wada tu dah merangkumi semua, dia kata macam itu. Aduh tuan-tuan, saya terduduk tuan-tuan. Macam mana nak, dia tu universiti tu, lulusan universiti tu, macam mana nak tenang. Saya pun bagilah briefing pada dia, cerita, menangis tuan-tuan dia. Maknanya itulah Allah beri pada kita tu. Maknanya dia belajar tak habis. Dia belajar tak habis dan dia mengambil jalan mudah lah macam itu. Itu belum lagi tuan-tuan ya. Sebab ni ada semua ada kaitan, sama ada lelaki atau perempuan. Ada kaitannya. Seorang lelaki dia datang jumpa saya, Umi, alhamdulillah saya dah selesai dah bergunting. Saya dah selesai umrah. Alhamdulillah tinggal tunggu 8 Zulhijjah untuk pergi ke Arafah tuan. Taniyalah dah selesai umrah. Ini umrah kali pertama. Ya, alhamdulillah fardunya dah terangkat lah. Tapi kan Umi nak tanyalah, apa dia? Saya bergunting tu dengan bulu hidung. Saya kata saya tak jawab lagi. Tapi yang saya jawab tu saya pusingkan sikit. Oh, pakai bulu hidung. Kenapa tak pakai bulu kemaluan ataupun bulu ketiak? Boleh ke? Dia kata macam itu. Astagfirullahalazim. Jadi saya cakap dengan dia, sebenarnya bergunting itu menggunakan yang ini. Saya kata, ni atasnya apa? Ni rambut. Yang ini bulu. Rambut dengan bulu lain, saya kata. Kalau bergunting mesti dengan rambut, bukan dengan bulu. Oh, dia kata macam itu. Itu sebabnya kena belajar. Belajar dan faham, bukan belajar je tapi tak faham. Itu sebab apa yang saya bagi ni ada kaitan semuanya tuan-tuan. Bukan saya burak-burak kosong. Ya. Okey. Tahan lagi ke? Tahan lagi. Okey, saya bagi masa 2 minit. 2 minit untuk tuan-tuan panas nak kencing ke sekejap ke, 2 minit ya. Ini isu-isu yang berkaitan dengan haid dan ibadah haji. Yang mana tadi masa pendahuluan saya dah buat tadi kan, cerita pasal haid. Ini ada kaitannya lah ya. Yang ni jenis darah lah ya. Ini ada 5 jenis darah. Yang mana kalau mungkin puan-puan dah tahu, iaitu darah haid, darah istihadah, darah fasad, darah nifas dan darah wiladah. Yang rasanya kalau di tanah suci mungkin darah nifas tu tidak ada lah, wiladah pun tidak ada ya. Mungkin haid lah. Haid ni mungkin tak ada juga, mungkin untuk orang yang dah menopause lah. Yang banyaknya ialah istihadah lah dengan fasad. Jadi untuk makluman, sepanjang saya bertugas di tanah suci setiap tahun, kalau saya jaga jemaah muassasah lebih kurang 2,800 orang, minimal satu hari yang jumpa saya yang tanya pasal haid ialah lebih kurang 30. Dan masing-masing apabila jumpa dia akan bawa ni lah pad. Dia akan bawa pad. Memang kalau jumpa dengan saya, kalau masalah haid memang saya akan suruh dia bawa pad yang hari yang last, hari yang maknanya yang latest lah. Sebab saya nak tengok darahnya. Saya nak tengok darah. Sebab kalau orang yang datang haid ni, untuk makluman yang lelaki lah ya, untuk orang yang perempuan yang datang haid ni, dia punya bau darahnya bukannya macam apa, dia baunya macam bau apa ya, bau ikan, ikan hangi, bau hangi. Ya. Kemudian kalau misalnya orang perempuan buka seluar dalam nak ganti, dia dah bau ya. Tapi kalau misalnya jenis yang bukan, dia tak berbau, jenis tak berbau, contohnya darah istihadah dia tak berbau, tak berbau. Kemudian kalau yang saya baru-baru ni kena, yang memang keluarnya banyak sangat, yang darah tu memang darah hidup. Istilah orang-orang kita kata darah hidup. Memang darah hidup betul lah. Sebab dia punya ninya dah luka kat dalam, jadi darah yang keluar. Tu contoh, ni contoh lah ya. Jadi sekarang ni kita tengok haid. Tarifnya saya nak skip aja lah ya. Maknanya keluar darah yang tabi'i dari rahim wanita sihat, dan dia telah balik lah dalam waktu dan tempoh yang tertentu lah.
Yang kita dah tahu ataupun istihadah, kita tengok dulu istihadah ni, darah yang keluar kurang daripada 1 hari 1 malam melebihi tempoh maksimum haid. Maknanya kalau darah tu keluar lebih 15 hari, maknanya dia dikira masuk dalam istihadah. Ataupun dia maksimum nifas 60 hari, dia terus keluar lagi, maknanya itu dikira istihadah. Kemudian ataupun darah yang keluar tempoh 2 persengan haid itu kurang daripada 15 hari, itu pun dikira istihadah juga. Kalau cakap macam ni mungkin tak berapa jelas, tapi kalau tuan-tuan nanti saya bagi masalah, jadi baru kita nampak macam mana nak selesaikan masalah tu. Sebab kena ingat tuan-tuan dan puan-puan, setiap perempuan, setiap wanita dia berbeza dia punya keluar darah. Memang keluarnya sama je tempatnya, cuma macam mana nak cakap ya, dia tempohnya, kemudian dia jenis, hari ni keluar, esok tak ada keluar, lepas tu pukul berapa berhenti, ingatkan dah berhenti, dah mandi, datang lagi. Itu yang ada jemaah sampai 1 hari 5 kali dia mandi wajib. Subuh dia mandi, lepas tu pergi masjid keluar lagi, Zuhur dia mandi, Asar dia mandi, ya Allah, saya kata tak payahlah mandi dulu, saya kata macam itu. Itu contoh. Ni darah fasad ya. Ni yang permasalahan haid lah. Kita tengok rukun dulu ya. Rukun ni maksudnya haid pun ada rukun juga ya. Sesuatu yang memastikan haid berlaku itu rukunnya. Macam mana kita nak tahu haid tu dah berlaku? Apabila darah keluar daripada kemaluan. Tapi kena pastikan, ada jemaah mengadu, Umi, saya ni patutnya saya tak keluar darah, sebab saya baru aja suci, dah berapa hari suci, dah seminggu, tapi hari ni keluar lagi darah, tapi darahnya tak bau. Umi kata kalau keluar darah haid kan bau. Iya, saya kata, kenapa ya? Agaknya saya berak keluar darah kok, dia kata. Lepas tu saya cakap lagi, berak keluar darah, ialah dia punya air besar, keluar dia kata keras, jadi macam buasi ke apa. Macam-macam jemaah ni ya, macam-macam. Jadi dia punya istilahnya, maknanya dia tak ada keluar daripada kemaluan, maknanya daripada duburnya ya. Okey, darah yang masih dalam faraj maknanya bukan lagi darah haid, belum lagi dikira darah haid. Contoh, hari ni berapa hari bulan? 12 ya? 12 hari bulan. Memang akan tiap bulan selalunya 12 hari bulan kita datang haid. Hari ini bangun tidur, sininya dah sakit kan, pinggangnya sakit, perutnya macam memulas, macam bad mood lah kita, sebab hari ini macam nak datang bulan kan. Tapi kita tunggu, kenapalah tak keluar. Lepas tu kita pun korek. Jangan dikorek. Saya memang marah dengan orang perempuan, jangan dikorek. Walaupun kita tahu hari itu kita memang akan datang haid, biar dia keluar sendiri. Sebab kalau dia tidak keluar, masih lagi dalam faraj, dia bukan lagi dikira darah haid. Tapi kita ni orang perempuan ni mengada-ngada. Iyalah, dia ambil cotton bud sup yang tu, ditengok, dah merah lah. Tak, itu belum, sebab dia belum keluar lagi, kejap-kejap masuk bilah air, dah keluar ke belum, biarkanlah dia nak keluar bila pun. Ya, itu yang jadi masalah pada kita. Ya, okey. Ini permulaan haid. Maknanya minimum 1 hari 1 malam 24 jam. Tapi tempoh haid, tengok yang tempoh haid, minimum 1 hari 1 malam. Andai kata kalau tuan-tuan tak keluar haid, puan-puan ya, hari ini keluar haid cuma 2 jam, keluar haidnya 2 jam, lepas tu dia berhenti, petang tak ada, esok tak ada, hari ini keluar 2 jam, kemudian berhenti sampai 10 hari suci, tak ada lagi haid. Kemudian hari yang ke-11 itu, haidnya keluar lagi, tapi 3 jam, lepas tu suci. Itu darah apa? Cuba jawab. Tak kena dam lah, jawab aja. Tak kena dam. Darah apa tu? Haid. Tadi dia keluar berapa jam? 2 jam.
Lepas tu dia tak keluar lagi, suci. Hari yang ke-11 suci lah, mana 10 hari tu dia suci. Hari yang ke-11 datang lagi, tapi cuma berapa jam saya cakap tadi? 3 jam. Dikira macam mana? Tidak dikira haid, sebab keluar darahnya cuma berapa jam? Tadi mula-mula 2 jam. Lepas tu hari yang ke-11 berapa jam? 3 jam. Cuma 5 jam. Minima haid ialah 24 jam. Jadi bukan haid. Jadi kalau bukan haid namanya apa? Fasad. Fasad tu maknanya darah dia macam istihadah juga. Dia kena sembahyang. Kena sembahyang tu. Tu contohlah. Kebiasaan haid ada orang datang 5 hari, tapi kebiasaan 7 hari lah. 7 hari. Kemudian ada yang 10, kemudian ada yang sampai 15 hari. Cuma untuk makluman puan-puan yang dirahmati Allah, andai kata puan-puan dapat untuk pergi haji tahun ini, dan haid puan-puan adalah bermasalah, tolong jumpa doktor sakit puan dah, ya, mengenai haid puan. Betulkan dulu. Kalau dah 15 hari datang, macam mana nanti nak buat umrah kan? Kalau buat umrah lagilah, umrah kat Mekah tu cuma berapa hari? 8 hari kan kat Mekahnya. Jadinya tu jadi masalah juga. Kena jumpa doktor lah. Jangan pergi kedai sinsir, ambil ubat lah apa-apa, jangan. Pergi jumpa doktor lah. Itu contoh ya. Okey. Yang ini Fatratun Naqa. Yang untuk yang terbaru ni, untuk terbaru tuan-tuan dan puan-puan ya, dengar yang saya cakap ya, fahamkan betul-betul ya. Andai kata yang ini dulu kita gunakan yang ini, kita gunakan yang ini, tapi sekarang ni tak perlu lagi gunakan yang ini. Maknanya sekarang ni jika puan-puan datang haid, contoh saya lah, senang saya cakap, saya datang haid, selalunya saya kena tunggu dalam masa 24 jam. Apabila saya buat tawaf, bila dalam masa 24 jam dah buat tawaf tu darah tak keluar lagi, maka dikira saya sah tawafnya. Tapi sekarang dia caranya macam ini. Saya datang haid, kemudian hari ini suci. Hari ini suci. Maka saya pasti saya dah suci, bersih. Saya ambil kapas, tengok kat kemaluan saya memang tidak ada apa-apa, maka saya pun mandi. Bila dah mandi, memang betul-betul mandi, betul lah mandi ada bersalah. Kemudian saya pun terus pergi ke Masjidil Haram untuk buat tawaf. Lepas saja tawaf, terus masuk bilik air, pastikan kat kemaluan kita tu, kat pad kita tu tidak ada apa-apa. Maknanya suci. Jadi bila dah suci, selesailah tawaf kita dan terus buat sa'i. Dia tak perlu lagi yang 24 jam. Tak perlu lagi yang 24 jam. Tapi kena ingat betul-betul, pastikan betul-betul sebelum buat tawaf tu memang suci, bersih betul. Tapi eloknya pakailah pad juga, supaya manlah tahu kau tiba-tiba masa buat tawaf tu rasa-rasa macam ada keluar, maka inilah. Sebab kalau darah keluar tu dia ada lain rasanya. Ya, tu sebabnya bila nanti masa tawaf, kalau tengah masa tawaf tu puan rasa macam keluar, tak ada apa-apalah. Tak ada apa-apa. Sebab kadang-kadang kita ni was-was tau. Kita tengah tawaf, alah tak ada apa-apalah yang keluar. Kita pun teruskan. Tapi sentiasa was-was. Tawaf aku tu macam mana tadi ya? Batal ke tidak ya? Batal, macam ada sesuatu keluar. Tapi kita masih teruskan lagi. Itu yang tahun lepas terjadi. Seorang jemaah haji lelaki, dia terkencing sedikit. Dia batuk, terkencing sedikit. Tapi masa dia terkencing sedikit tu, masa tawaf baru pusingan ketiga. Dia teruskan. Kenapa dia teruskan? Sebab dia kata kencingnya sedikit. Allah kan Maha Pengampun, dia kata macam itu.